Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan kepada kami untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk sedikit tazkirah pada pagi ini, Imam Al-Ghazali pernah menceritakan satu dialog, satu kisah perbincangan seorang ulama yang hebat dengan tok guru dia. Seorang ulama yang bernama Hatim bin Al-A'sam. Hatim Al-A'sam ini seorang ulama tasawuf yang sangat hebat. Hatim nama dia, Hatim Al-A'sam. Jadi dia ni banyak belajar, banyak berguru. Satu hari tok guru dia ni nama Syaqiq Al-Balqi. Tok guru kepada ulama yang hebat ni Hatim. Tok guru dia nama Syaqiq, anak murid dia nama Hatim. Jadi tok guru ni tanya anak murid dia, engkau telah berguru denganku semenjak 30 tahun. Apa yang engkau perolehi? Beliau menjawab, aku telah mendapat 8 faedah daripada ilmu dan ianya mencukupiku kerana aku amat mengharapkan kebebasan dan keselamatanku padanya. Maka Syaqiq, tok guru tadi bertanya, apa dia? Hatim menjawab, 8 faedah yang aku dapat tu. Faedah pertama ialah, okey, so kita nak cuba bincang yang 8 perkara ni pagi ni. Hatim belajar dalam masa 30 tahun. Kita kat surah Ar-Rahmah dalam satu tazkirah. Maknanya kita telah mendapat khulasah. Ini untung kita ni. Maknanya kita lagi hebat pada Hatim lah. Tapi inilah para ulama, mereka membuat kesimpulan-kesimpulan dan kita cuba mendapatkan manfaat. Yang dia ni, dia kata aku duk mengaji 30 tahun. Conclusion daripada aku duk belajar hadis, Quran, tasawuf, ini yang aku rasa yang aku boleh. Sebab itulah tuan-tuan, kita kat sini ni banyak kuliah-kuliah. Ada kuliah maghrib, ada kuliah duha, ada kuliah subuh. Tak lama lagi tazkirah tarawih. Sini buat tazkirah tarawih. Buat tazkirah tarawih. Kita kalau sini berapa tahun dah buat tazkirah? Surau kita ni. Itu kena gari sekejap. Tahu bila itu kena gari, surau kena gari. Maknanya kita duduk muhasabah dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan ni. Aku duduk attend kuliah sini ada di kalangan kita sejak tahun 2000. Alhamdulillah. Ada di surau ni tahun berapa banner? 14 tahun. Maknanya 96. 98. 96. 14 tahun lah. 18 lah. 2014. Ada orang yang memang dari awal surau ni dia terlibat dari segi pembinaan, dari segi perimarahan dari awal 18 tahun. Dia duduk sekejap, apa dah aku dapat dalam konteks pengajian. Daripada 18 tahun yang lalu, aku dulu bukan aku yang sekarang. Aku daripada 18 tahun apa yang dah aku dapat? Apa perubahan pada isteri aku? Apa perubahan pada anak aku? Apa perubahan dalam planning ekonomi aku? Efek itu, kesan itu daripada pengajian. Jadi pagi ni kita cuba ambil daripada seorang ulama hebat. Mungkin kita tak boleh nak realisasikan keseluruhannya, tapi kita cuba tengoklah
Jadi hati kata aku dapat 8 faedah. Selama 30 tahun aku mengaji ni aku dapat 8 perkara. Tok Guru dia kata, beritahu aku apa dia. Dia kata faedah yang pertama, aku lihat kepada makhluk. Aku dapati setiap orang, ada orang yang dicintai dan disayangi. Setengah orang yang dicintai itu menemaninya waktu sakit hingga mati. Dan setengahnya menemaninya hingga sampai ke kubur. Dan kesemua mereka pulang dan meninggalkannya keseorangan dan tidak seorang pun yang masuk menemaninya di dalam kubur. Maka aku berfikir dan berkata, sebaik-baik kekasih bagi insan ialah yang sanggup bersamanya dalam kubur dan menghiburkannya. Tidak aku temui melainkan amalan-amalan baik, maka aku menjadikannya sebagai temanku, supaya ianya menerangi kuburanku dan menghiburkanku di dalamnya dan tidak meninggalkanku sendirian. Habis. Tuan-tuan, alhamdulillah, yang ada buku yang nak catat dalam telefon, buat ayat sendirilah. Tapi ramainya yang terus hafal nampak gaya. Jadi kesimpulan pada yang pertama ni, kata aku tengok makhluk. Banyakkan orang, ada orang yang dicintai, sayang. Setiap orang ada, dia sayang anak, dia sayang isteri, dia sayang suami, dia sayang pemimpin, dia sayang bos. Masing-masing ada setiap makhluk ada yang disayanginya. Dan bukti sayang, bukti balas sayang itu berbalas bila ada masalah. Antara masalahnya yang teruk ialah sakit. Dia aku dapati ada orang, insan-insan yang dia sayang tu teman jaga dia waktu dia sakit, jaga sungguh sebab berbalas sayang itu. Ada yang teman sampai hantar ke kubur. Kita ada best friend kita mati, pergi semayang jenazah kita, hantar ke kubur. Tapi kata Hatim ini, aku tak jumpa pun ada best friend yang teman turun sampai dalam kubur, stay dalam kubur sekali, melainkan amal soleh. Maka aku menjadikan amal soleh sebagai best friend aku dalam hidup. BBF. Apa? Budak-budak sekarang sebut BFF. Best friend forever. Best friend dia amal soleh dia. Ni sebagai teman dia kat dunia ni. Aku duk tengok makhluk, ni sayang. Ada orang sayang telefon mahal dia, baru beli. Ada orang sayang kereta dia. Ada orang sayang bisnes dia. Ada orang sayang cucu dia. Oh, ya orang baru dapat cucu. Sayang tak cucu? Terutamanya cucu sulung. Semua dapat cucu sulung ni. Cucu ke-16 siam lah. Tapi yang sulung tu memang special sangat seorang. Sayang. Tapi cucu tak akan masuk duduk dalam kubur sekali. Nak menemani, nak menghiburkan kita. Bagus, dah sayang. Tapi kata ini kita kata conclusion daripada ilmu. Dan dipersembahkan pada Tok Guru dia dengan perumpamaan dan bahasa yang sangat menarik. Aku jadikan amal soleh sebagai kawan aku. Tak payahlah pula tanya, dah dia kawan macam mana ustaz dengan amal soleh. Kita fahamlah bahawa bahasa yang dia gunakan bukan dia kawan sungguh, tapi sebagai yang mengiringi, yang sentiasa bersama dia dalam kehidupan ini. Apa amal soleh yang paling orang buat sekarang? Apa amalan sekarang ni? Sekarang ni yang ramai orang beramal. Ramai sekarang orang dah mula qiyamul lail, kucijang nak tengok bola. Ya, qiyamul lail. Yang biasa datang kuliah subuh pun mayang subuh balik sambung tidur. Betul. Sebab apa? Qiyamul lail malam tadi. Okeylah, mayang juga subuh tengok bola pun. Yang lagi sedih qiyamul lail tak semayang subuh tengok bola. Itu berat ah. Tengok bola sampai tak semayang. Ya Allah. Ustaz tak faham ustaz. 4 tahun sekali. Bukan selalu 4 tahun nak jumpa pula ustaz. Saya pun heran orang yang suka tengok bola. Tuan-tuan, orang tengok bola ni dalam 90 minit tu kat mana paling best?
Yang paling seronok kat mana? Waktu gol. Sebab tu kita kesian kat orang yang berjaga malam. Kita tanya, malam tadi berapa Rizak? 0-0 Ustaz. Kesian. 0-0. Ya, tak dapat apa pun. Ya Allah. Habis masa gitu je. Kubur dah panggil dah, hidup berapa tahun je lagi kat dunia ni. 0-0. Dia ada satu cara. Gini. Contoh, malam tadi Spain lawan apa yang kalah? Belanda. Kesian kat Spain kalah. Disebabkan ada seseorang yang sokong dia. Apa kalah apa? Kesian kat Spain. Dia terkena badi. Badi kangkung. Jadi benda nak cerita tadi. Gini tuan-tuan. Esok malam tadi Spain lawan Belanda. Esok tu tuan-tuan tarik je dekat YouTube goals Spain versus Belanda. Boleh tengok 5 gol tu dah masa 4 minit je. Tarik je kat YouTube tu. Paling seronok tengok bola ialah waktu gol. Jadi tarik kat YouTube esok tu, perlawanan malam tadi goals. Brazil versus Croatia, goals. 3 biji gol tu dalam masa 2-3 minit je kita boleh tengok. Itu seronok je, tak ada dah. Oh, Messi skor gini. Oh, Neymar skor gini. Kita buang masa 1.5 2 jam dalam hidup kita ni, bila kita dapat bayar balik? Ustaz tak faham, Ustaz tak menjiwai. Saya pun minat juga bola, tapi duk mikir masa itu. Time is wealth. Masa adalah suatu nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat bernilai. Tanya milioner yang ada. Wahai para jutawan yang ada, boleh beli balik tak semalam? Hari semalam boleh beli balik tak? Kita ada berjuta-juta, boleh tak beli 2 jam yang telah kita bazirkan? Tak apalah. Ada kesimpulan dia kata, aku mendapati yang paling baik, kawan baik yang akan memang teman sekali dalam kubur ialah amal soleh. Lalu aku menjadikan amal soleh sebagai temanku masa hidup kat dunia ni. Tambah lagi kita ni nak masuk bulan Ramadan dah tuan-tuan. Cepat sungguh masa berlalu. Rasa baru lagi sembahyang tarawih, baru lagi buat majlis buka puasa. Ni nak masuk Ramadan balik dah. Maknanya apa? Umur kita semakin cepat berlalu. Makin cepat berlalu. Maknanya kubur pun semakin dekat. Maka carilah best friend yang akan temankan kita dalam kubur nanti, insya-Allah. Ramadan dekat ni, sekarang kita ada 2 minggu. Tuan-tuan macam mana? Baju raya dah beli belum? Dah. Ada nak tanya ikhlas ni. Siapa yang dah selesai baju raya dia, isteri dia dan anak-anak? Cuba angkat tangan. Selesai dah? Tak beli lagi? Tak pakai dah? Bagus juga tu, lagi zuhud tu. Saya syorkan hari ni hari Ahad, hari cuti, pergi beli baju raya hari ni. Kalau kita tak nak pakai pun untuk isteri, untuk anak-anak, tak sempat hari ni, maksud saya, selesaikan urusan raya sebelum masuk Ramadan. Supaya Ramadan kita boleh fokus kepada ibadat. Ini smart time management. Memang akan beli juga baju raya. Tak untuk kita pun, untuk anak-anak. Selesaikan sekarang. Dalam Ramadan, bang, baju raya tak habis, tak nak. Abang kata dah selesai masa abang dulu kan. Ni Ramadan ni ada masa 8 nak tidur. Sebab malam ni nak semayang, nak baca Quran. Sebab abang tak tahu Ramadan tahun depan abang sempat ke tak lagi. Jadi ni abang nak fokus dulu dalam Ramadan kali ni. Selalunya kita 10 hari Ramadan, kalau para sahabat Nabi dulu cari Lailatul Qadar, kita cari Kamdar. 10 hari Ustaz, stok clearance jimat 300 ni untuk satu family. Biarlah rugi 300, tak rugi pun. Daripada kita terlepas saat-saat Lailatul Qadar yang hebat di akhir Ramadan. Selesaikan sekarang. Kalau ada anak menantu lepas kuliah ni, telefon. Balong, suruh bawa isteri anak-anak pergi beli baju raya. Dalam puasa ni jangan tak payah shopping-shopping dah. Masjid surau, tidur, berehat, baca Quran. Ini orang yang sungguh nak cari BFF, best friend forever dia.
Sebab Ramadan adalah peluang ianya digandakan ganjaran. Faedah kedua, kata Hatim, saya baca dulu, nanti kita kita baca kesimpulan dia. Kita pun simpul lagi, pendek lagi ayat. Sesungguhnya aku melihat makhluk sentiasa mengikut kehendak hawa nafsu mereka dan bersegera kepada apa yang diinginkan oleh diri mereka. Aku melihat makhluk dan aku pun perhatikan ayat Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Aku melihat makhluk ramai yang menurut hawa nafsu. Aku pun melihat ayat Quran yang bermaksud ada pun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya serta ia menahan diri dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Aku meyakini bahawa Quran itu benar, maka aku bersegera untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan keinginanku dan aku bersedia untuk melawannya dengan sungguh-sungguh, dan tidaklah aku memberikan keseronokan kepada diri ini sehingga diri ini benar-benar redha mentaati Allah dan tunduk patuh. Gini, dia kata aku melihat makhluk ramai yang sentiasa mengikut hawa nafsu. Aku tengok dia observe. Ini orang yang hebat, berdasarkan ilmu dia pun observe sekeliling, dia pun buat kesimpulan. Aku melihat makhluk ramai yang mengikut hawa nafsu. Aku melihat ayat Quran, Allah Ta'ala kata siapa yang tahan nafsu, tempatnya syurga. So aku buat apa? Aku pun yakin yang Quran sebut betul, siapa yang tahan nafsu, syurga. Aku tengok ramai orang ikut nafsu. Oleh kerana aku yakin Quran benar, maka aku pun bersegera melakukan perkara yang bertentangan dengan keinginan aku, bersegera lawan nafsu. Aku tengok ramai orang ikut nafsu. Aku tengok ayat Quran kata siapa yang tahan nafsu fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya syurga. So aku buat apa? Aku yakin Quran kata betul. Sebab Quran kata orang tahan nafsu, tempat dia syurga. Aku tengok ramai orang ikut nafsu. Oleh kerana aku yakin pada Quran, aku bersungguhlah lawan nafsu aku. Ya Allah. Nafsu apa? Nafsu nak buat apa? Nafsu apa? Tengok bola lagi. Banyaknya bola kena. Nafsu nak menonton. Nafsu apa lagi? Apa? Rokok. Orang sini manis tak rokok. Nafsu nak merokok. Tapi saya sebut bab rokok ni. Saya ingat ada seorang syekh kat nak masuk bulan Ramadan ni. Syekh Arifi kat Saudi. Dia banyak program dalam TV Saudi. Sekarang ni pun YouTube memang dia ada channel dalam YouTube dia. Dan alhamdulillah ada translation dah kat bawah. Hebat Syekh ni, Syekh Arifi. Kalau tuan-tuan nak taik pun boleh taik. Arife. Dia cerita dalam satu bulan Ramadan, dia buat rakaman satu program TV dalam hotel dekat sebelah Masjidil Haram. Dia shoot live, belakang hotel ni cermin. Maknanya rakaman forum ini nampak orang sedang tawaf kat bawah sana, forum. Jadi Syekh ni duk cakap sampai moderator pun menangis. Dia share, dia moderator pun menangis. Habis rancangan tu, orang pun peluk dia, producer, lepas tu cameraman ni datang dari jauh peluk. Syekh, terima kasihlah, nasihat kamu cukup menyentuh hati. Ramadan ni kita nak berubah, kita nak orang lembut hati. Terima kasihlah Syekh. Syekh tadi kata terima kasihlah. Kalau tak ada kamu pun kita tak boleh nak buat. Kamu jaga kamera bagus, manfaat. Syekh pun ternampak malam ni, rakaman ni malam, di tangan kameraman ni ada rokok. Terima kasihlah Syekh, kamu jasa kamu. Syekh, ni kita nak berubah, kita nak baiki diri. Memang Ramadan ni bulan keampunan. Syekh kata terima kasihlah, kamulah yang tolong aku, tolong kami. Cuma Syekh pun nampak ada rokok tu.
Aku nak nasihat sikit boleh? Syekh, nasihatlah Syekh, saya bersedia. Syekh dah sebut tadi, Ramadan ni peluang kita nak berazam, nak buat perubahan. Allah terima taubat, pintu syurga. Terima kasih. Nasihatlah Syekh, beritahulah. Syekh kata, tentang rokok kat tangan kamu tu. Syekh, bab rokok tak payah cerita panjang. Rokok, Syekh tak payah. Tak, dengar dulu Syekh. Syekh, rokok ni tak payah. Ramai lah, saya dah 20 tahun saya rokok, Syekh. Syekh, doa je, doa biar saya berhenti. Doa je, tak payah nasihat. Tak, dengar dulu tentang rokok. Syekh, tak payah nasihat. Doa je biar saya berhenti. Allah Akbar. Ni hebat orang isap rokok. Syekh nak sebut, tak payah. Saya dah 20 tahun. Doa ke? Oh, Syekh, doa je. Doa biar saya berhenti. Tak payah nasihat, doa je. Syekh pun pegang tangan dia. Saya tarik kameraman ni dekat cermin dinding tu. Saya kata, kamu tengok orang kat bawah tu. Oh, ya. Nampak dia duk buat apa? Doa khusyuk. Ya. Dan sebab apa dia doa khusyuk sangat tu? Nampak? Masih Syekh, ini Ramadan. Doa mustajab depan Kaabah. Allah makbul, Syekh. Sebab tu dia orang khusyuk. Mari sini kita doa. Aku doa, kamu amin. Ya, doa Syekh. Doa biar saya berhenti rokok, Syekh. Siapa doa? Ya Allah, ampunkan dosa sahabatku ini, amin. Ya Allah, berkati hidupnya, amin. Kurniakan anak-anak yang saleh, amin. Ya Allah, ampuni dosanya, amin. Ya Allah, tambahkan rezekinya, amin. Ya Allah, pemudahkan urusannya, amin. Ya Allah, kurniakan kesihatan padanya, amin. Amin. Di hujung tu saya kata, ya Allah, sekiranya sahabatku ini berhenti merokok, makbulkanlah segala doa tadi. Kalau dia tak berhenti rokok, jangan bagi satu pun, ya Allah. Dia kat semua nangis keluar dia. Kalau dia tak berhenti rokok, jangan bagi satu pun, ya Allah. Menangis kawan tu keluar. Saya kata, aku tak tahu dia tak balik-balik. Ya Allah, kalau dia tak berhenti rokok, jangan beri satu pun. Dia terkejut menangis. Saya kata, aku tak tahulah dia ke mana. Sekitar 5-6 bulan selepas hari tu, Syekh ni dia banyak program TV. Jadi dia kata dalam satu program dalam 6 bulan lepas tu, dia nak rakam program, ada seorang datang peluk dia. Syekh, apa khabar Syekh? Peluk. Syekh kata, baik. Terima kasih lah Syekh. Terima kasih. Ya. Syekh ingat tak lagi saya? Syekh tadi kata, sebab dia banyak program, banyak tempat. Seksyen 7, seksyen 8, seksyen 9. Jadi kadang-kadang tak ingat jumpa mana, muka familiar. Kita jumpa kat mana? Syekh, yang bulan Ramadan itu, Syekh doa rokok tu. Oh, ya, kamu apa khabar? Anak-anak macam mana? Kerja okey ke? Keluarga? Dia kata, Syekh, demi Allah, sejak malam tersebut, saya tak sentuh sampai ke saat ini walau sebatang rokok dah. Allah Akbar. Dah pagi ni kita nak doa gitu tak ke? Pada yang isap rokok. Tapi gitulah. Kata Hatim, aku melihat manusia tunduk pada nafsu. Nafsu rokok ke, nafsu belanja ke, nafsu mengumpat ke, nafsu maksiat ke. Dan aku lihat manusia ramai ikut nafsu. Aku lihat ayat Quran kata, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Aku tengok ramai orang tunduk hawa nafsu. Aku tengok Allah Taala kata, siapa yang tahan nafsu, tempat dia syurga. Maka aku yakin yang Allah Taala janji benar, aku tundukkan nafsu aku. Ni. Tadi dia kata, aku tengok ada orang yang dicintai. Aku dapati yang paling dicintai, tak ada pun turun dalam kubur. Amal soleh je yang turun dalam kubur. Aku buat amal soleh. Aku tengok manusia ramai tunduk hawa nafsu. Aku tengok Quran kata orang yang tundukkan nafsu dia tempat syurga. Aku usahakan untuk tundukkan nafsu. Orang dia masing-masing, nafsu masing-masing. Orang muda, nafsu cara orang muda. Orang muda nafsu kait dengan seksual. Orang muda nafsu nak berseronok. Orang tua dia tak nafsu seksual dah. Ada lah ustaz. Tak nak dah. Dia nafsu lain. Nafsu nak menunjuk aku banyak duit.
Nak nafsu nak tunjuk image yang hebat, beli ni, nak tunjuk yang mahal ni, nak tunjuk hebat. Nafsu syahwat seksual tak ada dah. Nafsu nak tunjuk aku banyak duit, dah aku kerja lama, nafsu sehingga berlaku pembaziran. Nafsu dengki hingga kutuk orang, hina orang. Aku lihat ramai orang tunduk nafsu. Aku lihat dalam Quran kata siapa yang tundukkan nafsu dia, syurga. Aku berusaha untuk tundukkan nafsu. Ya Allah. Faedah ketiga, sesungguhnya aku melihat semua orang berusaha untuk menghimpunkan harta dunia yang akan binasa, kemudian memegangnya erat-erat, takut untuk melepaskannya. Maka aku perhatikan firman Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah kekal. Maka aku belanjakan hartaku untuk mencari keredaan Allah. Maka aku agih-agihkan kepada orang miskin supaya ianya menjadi simpanan kekalku di sisi Allah. Yang ketiga, dia kata ramai aku tengok manusia ni pakat duduk kumpul harta dan bergenggang erat, sayang sangat pada harta. Aku pun lihat ayat Quran, apa yang ada kepada kamu akan musnah, yang di sisi Allah lah yang kekal. Maka aku belanjakan harta aku untuk bersedekah supaya inilah yang akan kekal di sisi Allah, yang akan kekal, yang bernilai. Tengok, ini kita kata conclusion orang yang mengaji ilmu. Dia tengok, dia observe manusia. Tadi bab berkawan, kemudian bab tunduk pada nafsu. Ini yang ni orang gila kumpul harta dan terlalu sayang pada harta. Tak salah kumpul harta, bagus kumpul harta. Ada harta lah boleh pasang aircon, selesa nak semayang, selesa nak dengar kuliah, nak tidur waktu kuliah selesa, nak orang jadi semangat nak datang surau. Sebab ada harta kita boleh buat semua ni. Tapi yang masalahnya dia ni terlalu kumpul harta dan terlalu sayang. Ada orang ramai orang macam tu. Aku pun tengok ayat Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang ada kat tangan kamu semua musnah, hanya yang di sisi Allah yang akan kekal. Lalu aku pun belanja harta aku sebagai pelaburan yang kekal di sisi Allah. Ni dalam bab kecintaan pada harta. Sekali lagi saya nak ulang, tak salah kita kumpul harta, yang salah kita terlalu menghambakan diri, terlalu sayang pada harta. Itu yang salah. Lagi banyak harta bagus, lagi banyak zakat kita bayar, lagi banyak harta, lagi banyak kita boleh bersedekah tolong orang. Alhamdulillah, kita kat sini hasil daripada tarbiyah, daripada didikan kuliah-kuliah yang selalu kita hadiri, menyebabkan kita tak jadi di golongan orang macam ni, insya-Allah. Kita senang untuk ada sedekah, untuk tolong orang dan sebagainya. Ni bulan Ramadan, tak lama lagi-lagilah. Surau ni memang selalu masyhur. Ramai ustaz-ustaz dari Kedah, dari Kelantan, dari Terengganu, dari mana-mana yang ada pondok, yang ada tahfiz, yang nak bina masjid. Inilah investment kita, pelaburan akhirat kita masing-masing. Alhamdulillah, kita duduk kat sini, buka akaun pondok di Kedah, buka akaun pahala kita di Kelantan, di Johor, mana-mana. Yang di tempat kita sendiri, berebut-rebut untuk masing-masing. Orang ni sedia juadah buka puasa, orang ni sedia more, orang ni berebut-rebut. Kat sini buat buka puasa tak? Dah fully book dah ke? Ke ada lagi kosong? Saya ingat itu ada program kat Singapura. Masa program itu dekat nak Ramadan tahun lepas lah. Saya pergi dengan Dr. Asri, ceramah kat stadium kat sana, hebat. Bila pergi ke masjid, dia orang buat signboard besar, buat jadual besar, whiteboard, 1 Ramadan, 2 hingga 30 Ramadan. Dia buat kotak gitu untuk berbuka puasa. Saya tak ingat dah, rasanya dalam $250. Untuk more $100. Jadi untuk 1 Ramadan siapa nak? Siapa-siapa yang nak, dia pergi ke pejabat, okey saya nak 3 hari, 1, 2, 3 Ramadan. Jadi $250 dah kat 3 lah. Ambil
$750. Dia pun tak ada. Sold out, sold out. Sama ada tulis nama ke, hamba Allah ke, ataupun dah sold lah, sold. Bila buat gitu, menyebabkan orang bila datang ke masjid tengok, ada 7 hari lagi kosong, aku nak dua. Dia jadi competition, berebut. Fastabiqul khairat. Pihak masjid dah set bajet untuk buka puasa berapa nak. Untuk mori berapa? Jadi masing-masing, saya nak mori 3 malam. Okey, you bayar $300, $100. Yang ni sold. Orang datang tengok, ya Allah, ada sikit lagi. Saya nak. Dia akan berebut. Itu antara kaedah yang dia buat lah. Ada tempat-tempat yang dah mula buat macam tu. Jadi kata Hatim ini, aku tengok ramai orang kumpul harta, kemudian sayang harta. Aku pula tengok ayat Quran. Ayat Quran kata, apa yang ada dengan kamu akan hancur musnah. Yang ada di sisi Allah je yang kekal. So aku buat invest untuk perkara yang kekal. Apatah lagi kalau ialah itu bab buka puasa, banyak lagi lah perkara-perkara lain. Ya, kita pemudahkan, dan memang Allah Taala janji la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku akan tambah. Ini janji Allah. I will surely, aku pasti akan tambah kalau kamu bersyukur. Tapi ada orang salah guna ayat ni. Ustaz, kalau kita bersyukur Allah tambah ke? Ya, Allah janji nak tambah, Allah akan tambah. Kalau begitu saya bersyukur ada 1 isteri, Ustaz. Dan sebab apa? Ustaz janji akan tambah kan? La ilaha illallah. Tak semestinya tambah bilangan, tambah kebahagiaan, tambah keberkatan, tambah keharmonian, pun gitu juga, tambah rezeki. Jadi kata Hatim, aku lihat orang terlalu sayang pada harta, aku pun tengok ayat Quran kata yang di sisi Allah lah yang kekal, maka aku fokus kepada yang kekal ini. Dah Ustaz, saya duit taklah banyak sangat, ada cukup-cukup makan sikit-sikit, tak simpan sikit untuk anak isteri. Bagus. Tetapi yang sedikit, buat cara yang sedikit. Yang ada banyak, buat cara yang banyak. Faedah keempat. Sesungguhnya aku melihat setengah manusia menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan pada banyaknya pengikut dan kaum keluarga, maka dia terpedaya dengan mereka. Sementara sebahagian mereka menyangka bahawa kemuliaan pada kekayaan dan banyaknya anak-anak, maka mereka berbangga dengan semua itu. Dan sebahagian pula menyangka dengan merampas harta manusia dan menzalimi serta menumpahkan darah manusia. Dan sekelompok lagi berpandangan dengan memusnahkan harta boros serta membazir dengan hartanya. Aku tengok ini dalam aspek value, dalam aspek penilaian manusia, kat mana mulia? Siapa orang paling mulia? Aku tengok ada orang dia rasa pangkat besar paling mulia. Aku tengok ramai orang yang rasa harta banyak yang paling mulia. Aku melihat ada orang yang ramai pengikut dia rasa paling mulia. Ada orang yang dia rasa paling mulia, dia boleh musnahkan orang, boleh hancurkan orang, dia je paling hebat. Aku tengok ramai orang. Dalam penilaian manusia, siapakah yang paling mulia? Gini. Aku pun tengok dalam Quran. Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Maka aku memilih takwa, dan aku meyakini bahawa sesungguhnya Quran itu benar, dan sangkaan mereka serta perhitungan mereka adalah batil. Tengok. Ini kita kata observe, kemudian nilai dengan ilmu. Nah, ini hasil 30 tahun ngaji. Aku tengok manusia ni, orang pakar besar ni lah yang dia nak cium tangan. Nak cium tangan sangat waktu ada pangkat. Tu yang jadi bila tak ada pangkat dibuang sebuang-buang. Masih ada pangkat, semua orang takut cium tangan. Tak ada pangkat, orang buang letak dalam zoo je, kejar. Ada orang Terengganu sini. Masa ada pangkat dulu hebat, dah lah U-turn balik. Masa hebat pangkat, orang semua takut hormat. Tak ada pangkat, tak ada apa dah. Lebih mulia panda lagi pada dia.
Jadi jadi manusia nilai. Ini kita kata conclusion pada ilmu. Orang menilai, oh pangkat besar ni paling hebat. Orang menilai, duit banyak paling hebat. Bila tak ada duit, orang menilai, ramai pengikut paling hebat. Bila tak ada pengikut, habis. Sebab tu tuan-tuan, Tok Guni Aziz, mana-mana dia pergi, sampai dia menteri besar tak lagi sekarang? Dah. Tapi disayangi, dikerumuni, didoa orang sayang. Sebab bukan menilai dia, sebab bukan nilai pada pangkat, pada harta. Nilai pada takwa. Ya. Jadi begitu kata Hatim ini, aku lihat orang dalam bab nak nilai siapa paling mulia ni, pangkat, harta, cantik. Kalau di kalangan orang perempuan ada orang menilai yang merasakan paling mulia ialah yang paling cantik. La ilaha illallah. Cantik berapa lama sangat? Cuba tuan-tuan bayangkan wajah Miss Universe tahun 70, muka dia sekarang macam mana? Agak-agak. Tahun 70 dulu dia Miss Universe, jadi front cover majalah. Tahun 2014 muka dia macam mana? Habis dah cantik tu. Mulia. Ini kita kata, observe, lepas tu ukur dengan ilmu. Aku lihat orang menilai mulia-mulia berdasarkan ini. Aku pun cek dalam Quran, Allah kata yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Maka aku pilih takwa. Aku usahakan diriku supaya menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Aku faham takwa ni macam mana. Aku cari macam mana nak buat jadi takwa. Dan kita tak lama lagi nak puasa. Antara matlamat ibadat puasa ialah melahirkan takwa dalam jiwa manusia. Faedah kelima, aku melihat manusia mencela serta mengumpat antara satu sama lain. Maka aku dapati puncanya ialah hasad dengki pada harta, pengaruh dan ilmu. Lantas aku perhatikan kandungan firman Allah. Tengok, observe, lepas tu cek ilmu. Observe manusia, ambil ilmu, nilai. Ini kaedah dia. Kaedah orang mengaji ni. Aku tengok ramai orang duduk berdengki, sama-sama sendiri, duduk bergaduh berdengki, biasanya sebab pangkat, pengaruh, sebab ilmu. Orang tu ilmu lebih, orang ni ilmu kurang, duduk dengki lah aku lihat. Lalu aku pun perhati ayat Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami membahagi-bahagi antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam hidup. Mana Allah yang dah bahagikan. Allah divide. Allah bagi-bagi dah. Maka aku mengetahui bahawa pembahagian itu adalah daripada Allah semenjak azali lagi. Lantaran itu aku tidak berharap kepada sesiapa pun dan aku redha dengan pembahagian Allah. Jadi dia kata, ini observe. Manusia ni duk berdengki. Manusia duk bergaduh. Orang ni mengumpat, orang ni cela orang ni. Sebab apa? Sebab harta. Sebab dengki pada pengaruh. Jadi aku duk tengok ramai yang duk jadi bergaduh, mencela, mengutuk ni sebab dengki. Pada harta, pada pengaruh. Observe. Aku pun cek ayat Quran. Ayat Quran kata apa? Kami dah bahagi-bahagikan di antara manusia segala rezeki dan keperluan. Oh, ayat Quran kata bahawa manusia dapat ni masing-masing Allah bagi dah. So, maka aku ketahui bahawa pembahagian itu semua dari Allah. Ini obat penyakit dengki. Allahu Akbar. Dengki ni penyakit yang sangat bahaya, tuan-tuan. Jadi ayat ini bila letak dalam kepala, Allah Ta'ala dah bahagi-bahagikan, selesai. Allah Ta'ala bagi dia banyak. Allah Ta'ala bagi aku tak berapa banyak. Allah Ta'ala bagi dia anak yang ramai, semua berjaya. Bahagian aku dapat yang begini. Allah Ta'ala bagi kat dia bisnes, buka bisnes ni jalan, buka bisnes ni aku tak berapa nak berjalan. Bila kita letak dalam kepala semuanya pembahagian Allah, hilang penyakit dengki tadi. Dengki ni bahaya. Dengki adalah sebab pembunuhan yang pertama atas muka bumi ni. Kes bunuh siapa? Kes bunuh pertama, 2 orang anak Nabi Adam. Kes dengki. Iblis duduk dalam syurga dah boleh terpelanting keluar. Dengki kepada malaikat, kepada Adam, dengki. Lagi sedih, sama-sama datang surau, dengki sama sendiri, ada tak?
Yang tak datang surau tu tak apalah. Ni yang sama-sama datang surau dah. Ada juga dengki sesama sendiri. Yang sama-sama datang masjid, dengki sama-sama. Yang lagi sedih, sama-sama mendakwa berjuang Islam, dengki sama-sama sendiri. Ngaku berjuang Islam. Ini sekarang ni semakin tersebar di kalangan orang yang mengaku berjuang Islam, mengutuk, menghina para ulama dalam perjuangan sendiri. Allahu Akbar. Ini penyakit akhir zaman yang sangat mengerikan. Dulu kita kata para ulama, para tok guru jadi pembimbing, jadi murabbi. Sekarang disebabkan dengki itu dan ini menjadi sebab perbalahan sesama sendiri. Na'udzubillah. Syaitan bertepuk tangan, musuh-musuh bertepuk tangan. Ingat, kita buat kerana Allah ke tidak? Itu je. Kita buat kerana Allah ke tidak, ataupun kerana dengki. Ini penyakit yang sangat bahaya yang melanda suasana akhir zaman ni. Mengaku berjuang agama tetapi tidak berakhlak dengan akhlak agama. Ini punca apabila tidak ada keikhlasan, hilang keikhlasan. Allah Ta'ala uji dengan kekalahan, boleh sabar. Allah Ta'ala uji dengan kemenangan, dia tidak bersyukur. Bila uji dengan kemenangan, nafsu mengatasi. Ini kita bimbang. Bila penyakit dengki menguasai. Kadang-kadang dengki sesama adik-beradik. Dengki sesama ahli keluarga. Dengki di kalangan sama-sama penuntut ilmu. Dengki. Kata Hatim, aku duk observe manusia, mereka mengumpat, mencela. Itu yang kata mengumpat, mencela tu bukan sahaja cakap mulut, dalam Facebook, dalam Twitter, mengumpat, mencela sesama sendiri. Sebab apa? Aku lihat sebab dia dengki. Aku lihat sebab dia tengok orang ni pengaruh lebih, orang ni harta lebih, maka mereka mencela, mengumpat. Aku tengok tak ada sebab lain, dengki. Maka aku pun rujuk ayat Quran. Allah Ta'ala kata, kami dah bahagi-bahagikan harta, rezeki masing-masing. Maka hati aku berkata, oh, Allah Ta'ala dah bagi-bagi dah, buat apa aku nak dengki lagi? Ini ubat yang sangat baik. Dan kena ingat, penyakit dengki ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya dengki memakan amal soleh yang dah kita buat, sebagaimana api memakan kayu api yang kering kontang. Nabi sebut perumpamaan, sesungguhnya dengki dia akan memakan, memusnahkan amal soleh yang dah kita buat lama dah duk berjuang, lama dah duk buat kerja, lama dah buat kerja agama, tapi penyakit dengki makan, menghapuskan amal soleh kita yang selama ni. Bagaimana api memakan kayu-kayu api yang kering kontang. Waliyadzubillah. Faedah keenam, ada 3 lagi. Sesungguhnya aku melihat manusia bermusuhan satu antara sama lain untuk sesuatu tujuan dan sebab. Maka aku perhatikan firman Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Apa maksud dia? Sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Maka aku mengetahui bahawa tidak boleh bermusuh melainkan dengan syaitan. Allahu Akbar. Observe, ukur dengan ilmu. Ini hasil orang mengaji. Dia observe manusia bermusuhan atas tujuan, atas sebab. Observe orang bermusuh. Aku pun cek ayat Quran. Ayat Quran kata apa? Sesungguhnya musuh kamu adalah syaitan. Jadikanlah syaitan sebagai musuh. Maka dia orang panggil apa? Kau belajar matematik dulu, tak ingat dah dia panggil. Apa? Therefore, kalau begini, kalau begini jadi begini, maka begini. Tak ingat dah istilah. Tak apalah, tapi maksudnya observe, ukur dengan ilmu, maka aku nak buat apa? Tengok faedah-faedah yang dia kata tadi. Aku observe manusia bermusuhan, ada sebab. Ada bermusuh sebab bisnes,
ada bermusuh bab pilih isteri, ada bermusuh bab pilih jawatan, ada bermusuh bab bermusuh-musuh, observe orang bermusuh, ukur dengan ilmu. Al-Quran kata sesungguhnya musuh kamu adalah syaitan. Jadikanlah syaitan musuh. Maka aku hanya menjadikan syaitan sebagai musuhku. Boleh tak kita nak berbeza pendapat? Silakan. Apa salahnya? Kita nak kata begini, orang ni nak kata boleh, tapi bukan musuh. Bahkan satu lagi sedih sekarang. Kadang-kadang masyarakat sampai pening kepala dalam perkara agama, dia bincang dalam Facebook, yang ni kata begini, yang ni kata begini, jadi bermusuh. Pening orang awam. Yang ni aliran yang macam ni, yang ni begini, yang maka kata Hatim, orang ni bermusuh, aku pun lihat ayat Quran kata musuh kamu syaitan. Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Maka aku pilih syaitan je musuh. Maknanya dalam nak berbeza pendapat silakan. Dalam nak aku nak bagi ni, kalau tak nak buat sudahlah, silakan, tapi jangan bermusuh. Syaitan dia akan gunakan pengikut-pengikut di atas muka bumi ini untuk timbulkan permusuhan sesama manusia. Ini kerja syaitan. Divide and rule. Apabila musuh-musuh Islam melihat orang Islam semakin kuat, mereka akan cari perkara-perkara yang nak pecahkan orang Islam. Macam mana nak buat? Pecahkan melalui mazhab. Bukan mazhab itu yang punca pecah, tetapi musuh Islam cari lubang itu untuk timbulkan yang sepatutnya perbezaan mazhab dengan penuh kasih sayang, tetapi mereka racuni supaya menjadi punca perpecahan. Dia jadi bergaduh. Allahu Akbar. Sedih kadang-kadang. Isu apa timbul? Isu timbul sikit. Dekat nak masuk 15 Syakban, bergaduh dalam WhatsApp. Gaduh dalam Facebook bab nisfu Syakban. Timbul bab istihalah, cerita bab DNA babi baru ni. Orang ni kata Qardawi, orang ni sokong Qardawi, orang ni tentang hentam Qardawi. Bergaduh, bermusuh. Sampai bermusuh. Sedangkan itu perbincangan ilmiah. Bincang lah. Kamu bincang, kamu faham begini. Orang ni faham begini. Kenapa bermusuh? Kenapa bermusuh? Ini kata hati. Aku tengok orang bermusuh. Observe. Aku tengok Quran. Allah Ta'ala kata musuh sebenar ialah syaitan. Maka aku ikut yang Quran kata syaitan musuh. Tak ada masalah nak berbeza pendapat. Ni tak lama lagi nak terawih. Orang ni kata nak buat 8. Orang ni kata nak buat 20. Orang ni kata kita terawih ni tak lama, sebulan je dalam setahun ni. Kita semayang lah. Tazkirah buat masa lain, buat masa subuh. Yang ni kata, dah masa ni orang ramai datang. Ni nak buat tazkirah pun, nak dakwah. Bergaduh. Bermusuh. Habis Ramadan nanti masuk Syawal pula. Nak puasa 6. Kena qada dulu. Tak payah qada. Tak, buat sekaligus qada dengan puasa 6. Bergaduh. Ada je ni bergaduh. Tak. Gini. Ni kata gini. Dah kamu berapa hari dah puasa? Tak mula lagi Ustaz. 20 Syawal dah. Bergaduh semangat. Puasa tak apa. Bergaduh bab nisfu Syakban, orang dia kata kena baca Yasin 3 kali. Orang dia kata tak ada. Ada tak maudhu'. Orang dia kata tak kena buat. Dah kamu buat dah. Tak buat langsung pun. Yang kata tak ada pun masa lain pun tak baca Quran. Yang kata kena buat pun. Jadi kata Hatim, aku observe. Manusia banyak bermusuhan dalam sebab dan tujuan masing-masing. Aku observe. Aku pun cek ilmu aku dalam Quran kata musuh sebenar adalah syaitan. Jadikan syaitan sebagai musuh. Maka aku, ni kita kaedah. Observe, nilai dengan ilmu, apa nak buat? Action. Actionnya ialah aku jadikan fokus aku syaitan adalah musuh. Bukan saudara-saudara aku sendiri. Dah Ustaz, Nur Kapir duduk sembelih orang Islam. Itu mengikut syaitan, itulah musuh kita. Faedah yang ketujuh, sesungguhnya aku melihat semua orang berusaha dan bersungguh-sungguh dengan melampau untuk mencari makanan harian dan kehidupan sehingga terjatuh dalam perkara syubhah dan haram dan menghina diri sendiri dan menjatuhkan dirinya.
Aku pun renung ayat Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tiadalah suatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Maka aku mengetahui bahawa rezekiku Allah yang menanggungnya, dan sesungguhnya Dia telah beri jaminan itu. Lantaran itu aku sibukkan diriku dengan beribadat kepadanya, dan aku putuskan kecenderungan pada yang lain. Observe apa? Dia observe apa? Manusia cari makan. Sungguh-sungguh dah melampau, tiap hari duduk dia cari makan, cari makan, cari makan. Sehingga kadang-kadang menjatuhkan diri dalam perkara syubhah, perkara haram, dah hina diri sendiri semata-mata kerana makan. Biasa kan orang buat perkara haram, bila orang nasihat dia kata apa? Cari makan. Terus sebab apa awak kata awak nak bertaubat dah, duk berjoget menyanyi lagi? Periuk nasi ustaz, cari makan. Dan sebab apa awak buat kerja gini, tahu dah haram, tahu dah ada syubhah, cari makan. Ramai orang gitu. Dah awak tahu dah nak cari, nak dapat tender bagi rasuah ni, tak boleh. Awak nak dapat job, awak bagi rasuah, tak boleh. Cari makan ustaz. Awak belanja toke-toke, bos-bos, decision maker, nak pergi main golf, kononnya kata nak berkawan. Dah ustaz, nak cukup 18 lubang tu dapat 2 job baru, dapat tender. Halal ke? Rasuah, haram. Dah lagi main golf nak dapat rasuah, sambil main golf tu judi pula. Tak tee off lagi tu, 30-10-10 ke hole by hole. Judi pula kat padang. Cari makan ustaz. Kata Hatim, ramai aku duduk tengok orang cari makan, cari makan, cari makan, cari makan, sehingga menjerumuskan diri dalam perkara yang syubhah, yang haram. Baru ni orang duk kecoh bab babi dalam coklat. Kecoh, marah ada babi dalam coklat. Marah sangat kat babi dalam coklat. Bagus, prihatin. Jangan lupa babi dalam akaun. Babi dalam akaun. Riba. Tak ustaz, tak faham ustaz. Saya punya bisnes biasa 1 million ustaz. 1 juta ni saya boleh rolling lagi. Sekarang saya dapat peluang ustaz, 40 juta punya job, 50 juta. Tak ada funder lain dah ustaz. Yang adanya nak buat macam mana cara riba ni? Tak apalah, nanti saya untung 700-800 ribu, saya bagi kat surau RM50. RM50 je bagi surau. Walaupun bagi 400 ribu pada surau, tak menghalalkan riba tu. Dok, sekarang saya duk biasa buat job 1 juta, sekarang ada 50 juta, ustaz bagilah. Dia jawab pula gitu. Funder yang ada cara riba, saya tahu dah. Dan kalau tak ada, cuba ustaz bagi 50 juta. Dia bukan darurat. Kalau kita tak ambil 50 juta tu, mati tak? Tak mati pun. Tak terlepas peluang. Ustaz tak faham. Opportunity. Kita kata opportunity, kita mendedah diri kita kepada laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlibat dengan riba. Ini babi dalam akaun. Jangan lupa babi dalam akaun. Kasar ustaz. Rasuah, ini babi dalam akaun. Menipu dalam bisnes, ini babi-babi dalam akaun. Cadbury, seorang makan, ada babi, hati dia gelak, doa dia tak makbul seorang. Seorang ayah yang biarkan babi dalam akaun dia, dia bagi makan isteri, bagi makan anak-anak, tu anak tak dengar cakap, tu doa tak jadi makbul sebab ada babi dalam akaun. Ya Allah, kena hati-hati juga. Riba ni tuan-tuan, Rasulullah kata ada 73 bab, ada 73 jenis. Yang paling ringan ialah seumpama seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Allahu Akbar. Kita duk kecoh babi dalam coklat, bagus, tak boleh, kena prihatin. Cek juga babi dalam akaun. Hari ni kuliah subuh 1 jam ni dapat istilah babi dalam akaun, cukup dah. Cukup dah, ni satu pun tak apa dah. Ambil-ambil mengantuk, ambil-ambil dengar, tak apa, dapat ni babi dalam akaun. Kena jaga elok-elok. Jadi kata Hatim, aku observe ramai orang cari makan, cari duit, sehingga terjerumus dalam makruh yang haram. Cari makan tak salah, ini tanggungjawab kita.
Tapi sehingga tak peduli halal haram, aku pun melihat ayat Quran kata setiap makhluk atas muka bumi ini Allah Ta'ala dah tentukan rezeki, maka aku tak gusir sangat. Allah kata ada rezeki dah, aku fokus kepada ibadat. Yang ke-8, yang terakhir. Sesungguhnya aku melihat semua orang bergantung dan berharap pada makhluk. Sebahagian mereka bergantung pada dinar, sebahagian mereka bergantung pada harta dan jawatan, sebahagian lain bergantung pada pekerjaan dan kemahiran, dan sebahagiannya bergantung pada manusia. Dia observe pergantungan manusia. Ada yang bergantung pada kawan, ada yang bergantung pada makhluk, ada yang bergantung pada duit, ada yang bergantung pada jawatan. Ada orang dia bergantung saya network banyak Ustaz. Tengok, Ustaz nak nombor telefon siapa? Ni saya semua ada. Datuk ni ada, Tan Sri ni ada, manager ni saya ada. Bank mana Ustaz nak? Ni semua manager kawan saya semua. Saya miss call je, dia return call balik. Orang kaya ni orang kaya, saya connection banyak. Kata Hatim, aku melihat manusia bergantung kepada makhluk. Bergantung pada orang kaya, bergantung pada orang jawatan besar, bergantung pada best friend, bergantung pada duit dia sendiri yang banyak, pergantungan hati. Aku observe manusia, aku pun cek dengan ilmu aku jumpa dalam Quran Allah Ta'ala kata wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah bergantung pada Allah, cukuplah Allah baginya. Maka saya berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Ditulis sini, berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka cukuplah Allah bagiku sebaik-baik tempat aku bergantung. Ini pun ada orang dia bergantung pada doktor peribadi dia bergantung kepada lawyer, personal lawyer dia bergantung pada orang ni orang tu. Memang gitu dalam hidup ni, ramai orang yang jenis gitu. Dia kaya raya dah, tapi masih lagi bergantung pada orang-orang tertentu, gantung pada orang. Dia rasa dah ustaz tak faham. Yang saya boleh jadi kaya raya ni dengan dia lah. Dah 7 tahun dia bagi saya job, bagi maintenance, bagi apa. Jadi dia ni bergantung sungguh pada orang tu seorang. Saya pernah jumpa seorang, dia ni pengurusi sebuah masjid. Dia ada company dia sendiri, oil and gas. Hebat. Dia company oil and gas. Dia orang kaya. Dia lah pengurusi masjid di luar Selangor ni. Dia panggil saya satu program khutbah Jumaat gitu. Panggil khutbah, panggil ceramah malam. Saya kata boleh tuan, tapi saya nak minta izin untuk khutbah saya sendiri. Saya tak nak baca teks, tapi saya faham lah do's and don'ts tu. Kita faham, kita buat secara profesional lah. Kita doa lah kat ujung tu, kat Sultan Negeri tu. Boleh Ustaz? Tak apa. Kalau ikut peraturan semua pejabat marah, tapi tak apa, teruskan. Saya nazir masjid, sebab dia orang kaya dan dia berdasarkan agama dia cukup hebat. Orang tak boleh nak ganggu dah dia. Duit masjid pun dia yang pam banyak. Dia semangat agama. Dia kata Alhamdulillah lah Ji, saya pun pergilah khutbah. Alhamdulillah dia orang pun seronok, peluk, menangis lepas main Jumaat tu. Bagus dia ni. Dia gunakan kekayaan, dia gunakan untuk ketegasan ilmu dia, bagus. Dalam 4-5 bulan lepas tu dia panggil lagi ada satu program besar. Dan ketika dia panggil saya tu, rupanya majlis itu pun ada wakil istana. Dia invite. Alhamdulillah, jom lah. Saya pun pergi. Bila wakil istana tu datang, dia ni, istana siapa? Saya kata hinanya manusia. Dia yang saya sebelum ni saya sangat respect. Bukan saya nak kata saya, tapi memang hilang respect saya pada dia apabila melihat dia dengan manusia ni terlalu ya Allah. Kita diajar jaga protokol, kita diajar untuk hormat pada manusia, tapi kita juga diajar tidak takut melainkan hanyalah Allah. Jadi kita saya terus hilang respect, tak boleh nak pujuk dah hati bahawa kamu selama ni seorang yang hebat, tak takut orang, kamu ada duit, kamu jaga masjid dengan baik,
Dan bukan saya nak kata kita ni jangan hormat orang istana, kena hormatlah. Mereka istana, mereka pemimpin, mereka raja kita, ada protokol, jaga protokol, hormat. Tapi jangan kita takut kepada makhluk. Itu kaedah dia. Protokol kena jaga, hormat kena hormat, tapi jiwa kita hanya takut kepada Allah. Jadi kata Hatim ini, ada manusia yang terlalu bergantung pada makhluk. Tak. Aku tengok bila begitu, aku cek dalam Quran. Allah Ta'ala kata, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung, yang bertawakal, yang berserah pada Allah, maka dia cukuplah bagiku dalam hidup ni. Cukup 8 perkara ni, Tok Guru dia pun respon. Kan awal tadi Tok Guru dia tanya kan, apa kamu dapat dah 30 tahun mengaji? Bila dia pun cerita, maka gurunya Syaqiq berkata, semoga Allah memberi taufik kepadamu. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ni semua yang asli, dan dalam Al-Quran, maka aku dapati kesemua kitab-kitab ini berlegar pada 8 faedah ini. Ya Allah. Ini kesimpulan daripada Tok Guru dia. Dia kata amat baguslah kesimpulan yang kamu buat. Moga-moga apa yang dijawab oleh Hatim kepada gurunya ini, kesimpulan pengajian 30 tahun, kita kesimpulan pengajian 60 minit, adalah sedikit manfaat. Cuma saya nak sentuh kaedahnya. Macam mana kaedahnya? Yang pertama, observe. Yang kedua, guna ilmu untuk menilai. Yang ketiga, your action. Apa kita buat? Mungkin kita kata yang hati sebut ni 8. Kita boleh guna kaedah ini dalam kehidupan kita. Dalam berkeluarga, dalam berjiran tetangga, dalam bermasyarakat, dalam mencari rezeki. Apa yang pertama tadi? Observe. Yang kedua, nilai dengan ilmu. Yang ketiga, action kita. Perhati, nilai. Dah Ustaz, saya perhati dah. Sama juga orang yang pergi melancong. Kita ada orang cuti pergi melancong, pergi ke sini melancong, tengok. Observe. Kemudian nilai dengan ilmu. Kemudian apa tindakan? Saya alhamdulillah cuti sekolah pun ni dapat peluang pergi ke Istanbul, tengok keadaan. Atau anak-anak balik kat nenek kat kampung, kita pergi berdua-duaan, pergi honeymoon 2 orang. Sedap juga rupanya buat gitu. Ya, tengok, observe, tengok macam mana tourism, macam mana binaan-binaan empire dulu, macam mana orang-orang barat. Observe, nilai dengan ilmu, apa tindakan kita. Kita balik kampung, cuti-cuti balik kampung, tengok keluarga, tengok masyarakat kat kampung. Observe, nilai dengan ilmu, and your action. Duduk keseharian ini baru kita kata ilmu yang kita pelajari, yang kita hadiri, kita boleh gunakan sebagai penyuluh dalam kehidupan. Di hujung ni, wallahu alam, saya dulu saya pernah bawa kat sini, dan sekarang ni alhamdulillah saya pun bawa juga hari ni. Tuan-tuan, saya pernah bawa kat sini dulu madu, habatus sauda. Mereka awal dulu saya main-main buat bisnes ni sebab sahabat ajak, kata jomlah kita ajak orang amalkan sunnah. Tapi subhanallah sekarang jadi begitu agak serius sikit. Bahkan hari tu baru ni saya ada jumpa dekat satu program di sebuah pejabat, ada salah seorang jemaah surau ni datang kat sebelah saya, Ustaz, saya beli madu dengan Ustaz, itu tinggal banyak ni lagi. Saya kata, ya ke je? Tak perasan pula pelanggan. Macam mana makan? Dah nak habis botol. Dia kata, biasa awal-awal dulu wife saya tak bagi saya makan madu sebab saya ada kecil manis. 9, 8. Jaga makan 8, tak jaga 9. Dan macam mana makan? Dia kata first time saya check 6.8 turun kecil manis. Oh, saya rasa satu satisfaction. Dan sekarang alhamdulillah ada 1-2 syarikat yang ambil sebagai corporate gift pun. Kebetulan bos dia sendiri makan madu dan batu sauda, dia rasa improvement, ambil sebagai corporate gift. Dan ya, jadi agak serius sikit saya duk buat sekarang secara online pun banyak. Saya ada bawa juga hari ni pada siapa yang nak
Dan kebetulan hampir Ramadan ini pihak syarikat pembekal dia orang buat beli, kalau yang ambil Habatus Sauda tu 2 dapat hadiah 1. Bukan bayar 2 dapat sebotol, tak. Beli 2 dapat 1 lagi. Jangan pula faham, oh beli 2 dapat 1 je, rugi lah kami. Tak. Beli 2 sempena Ramadan nak masuk ni dia bagi hadiah Habatus Sauda. Yang ambil zaitun pun begitu jugalah. Ada saya bawa kat luar sana. Dan satu lagi juga saya dapat feedback, Ustaz, bila duduk makan Habatus Sauda ni saya jadi bersin, jadi itu memang begitu. Orang yang ada resdung, dia amah Habatus Sauda combine dengan madu 2-3 hari, saya sendiri lalui perkara ni, dia akan keluar henguh, keluar kahak, dia untuk detox, proses untuk membuang penyakit tersebut. Sebab konsep madu dan Habatus Sauda ni dia adalah membuang penyakit, bukan dia menyimpan. Alhamdulillah banyak feedback anak-anak kecil yang berkahak, yang ada asma, dia orang feedback WhatsApp cerita muntah keluar lendir, yang ada asma dia buka kapsul Habatus Sauda tu sapu, alhamdulillah. Dan juga kapsul minyak zaitun ni dia khusus untuk berkait dengan apa orang panggil tu, apa jantung ni, kolesterol. Yang zaitun tu yang perahan sejuk. Wallahu alam, kalau ada siapa yang nak boleh ambil kat luar sana nanti, moga-moga dengan niat amalkan makanan sunnah. Dan macam biasa jugalah, saya tetap guna kaedah yang sama mana-mana tempat saya pergi. Madu tu harga dia mahal sikit, RM300. Habatus Sauda tu RM60, ada 210 kapsul. Siapa tak bawa duit pun boleh ambil dulu. Lepas tu bank in lah nanti dalam akaun tu. Kalau nak lagi mujarab, bank in sebelum Zuhur hari ni, itu paling mujarab. Sebab kalau bank in sebelah petang dia kurang mujarab sikit. Kalau esok kurang mujarab. Kalau bayar cash, itulah pengalaman paling cepat sembuh. Jadi moga-moga ada sedikit manfaat dengan perkongsian kita pagi ni. Observe, nilai dengan ilmu apa tindakan kita. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha membaiki ibadat kami ya Allah. Jadi tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa bersyukur di atas segala pemberian-Mu ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami sahabat-sahabat yang akan memimpin tangan kami ke syurga-Mu ya Allah. Rezekikanlah kepada kami sahabat-sahabat yang akan menasihati kami ketika kami terlupa ya Allah. Rezekikan kepada kami sahabat-sahabat yang akan mendorong kami untuk sentiasa taat kepada-Mu ya Allah. Rezekikan kepada kami sahabat-sahabat yang akan membantu kami ketika kami taat kepada-Mu ya Allah. Rezekikan kepada kami sahabat-sahabat sebagaimana Kau rezekikan Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rezekikan kepada kami sahabat yang akan membawa kami semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Rezekikan kepada kami sahabat-sahabat yang akan memimpin tangan kami ke syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada insan-insan yang membawa kami jauh daripada-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada insan-insan yang menyebabkan kami lupa kepada-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada insan-insan yang mengheret kami ke neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.